dapat nikmat kerana dapat Jadi kita buat ibadah. sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan Tuan Guru Syekh Muhammad Al-Hasri Al-Jawzi, kuliah materi kita pada malam ini. Seterusnya yang saya sampaikan seluruh para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Syukur kita kehadirat Allah, salawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat sama-sama pada malam ini kita berkumpul di Surau Pusat Al-Amin ini bagi menyambung kembali pengajian kitab Asar Al-Ibad karya Imam Syekh An-Nawawi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala yang sekian namun tertangguh juga akibat daripada perintah kawalan pergerakan ikutan pandemik COVID-19. Kita sempat iaitu ingat sekali secara online bersama dengan keluarga kita, dan alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan kesihatan kepada Tuan Guru Syekh. Alhamdulillah. Keafiatan masih lapang untuk dapat sama-sama kita menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Syekh melalui perbahasan kitab Asar Al-Ibad ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita kutip sebanyak mungkin mudah-mudah ilmu untuk jadi pedoman kepada kita, ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan jadi ilmu yang kita mampu untuk amalkan. Amin. Dan saya suka untuk berpesan sedikit kepada tuan-tuan bersama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Kita cuba tulis apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita, insya-Allah. Seterusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak adab, contohnya bercakap-cakap dalam majlis ilmu, kita mengganggu kawan kita yang lain dalam majlis ilmu, tidur, menunjukkan kaki dalam majlis ilmu, insya-Allah. Dan kepada Tuan Guru kita lebih-lebih lagi, kita perlu memelihara adab kita, insya-Allah. Dan saya selaku pihak penganjur ingin mohon maaf andai ada teguran-teguran yang saya sampaikan sebelum daripada ini. Liputan kita faham ada di kalangan kita yang hadir bagi membuat rakaman dan sebagainya. Saya tentu mohon maaf kerana kita tidak memberikan keizinan kepada media-media YouTubers yang tidak meminta izin kepada pihak penganjur dan juga kepada Tuan Guru kita. Jadi itu merupakan adab yang penting untuk kita sama-sama jaga agar kita dapat memelihara keturunan ilmu itu sendiri terutamanya, dan juga adab kepada tempat ilmu kita dan juga kepada Tuan Guru kita, insya-Allah. Itu yang lebih penting. Dan saya dengan ini untuk disilakan Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asli bin Haji Ramli untuk menyampaikan kuliah maghribnya. Falyatafaddal ma'jura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merasakan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini setelah, saya ingat 2 tahun lagi, 2 tahun, cuti 2 tahun. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita, dapat kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita dan menunjukkan kita jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di muka surat 18 di bawah tajuk 2 taraf ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata orang-orang alul hikmah, man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allahi qallat ma'rifatuhu billahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala mendatangkan kepada kita satu hikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kata hikmah ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man tawahhama anna lahu waliyan awla min Allahi qallat ma'rifatuhu billah. Siapa yang menyangka bahawa baginya ada penolong ataupun pembantu yang lebih utama selain Allah, qallat ma'rifatuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qallat ma'rifatuhu billah, kuranglah mengenalnya akan Allah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, dan siapa yang menyangka bahawa baginya ada musuh yang lebih ia memusuhi
lebih daripada dirinya. Qallas ma'rifatuhu binafsihi, kuranglah ia kenal akan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada satu hikmah yang masyhur di kalangan orang-orang sufi. Kata mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hikmah itu berkait dengan hikmah yang kita baca pada malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata musannif, man tawahhama anna lahu waliyan awla minallahi. Siapa yang menyangka ataupun rasa bahawa dia ada wali lebih utama daripada Allah, berarti dia masih belum kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Allah ialah wali utama kita. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wal mu'minun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya sahaja wali kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah ialah wali utama kita. Yang kedua Nabi kita, yang ketiga orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman ialah pembantu kita selepas Allah dan Rasul. Terpandukan ayat yang Tuhan sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Allah sebut kepada Rasulullah, huwallazi ayyadaka, dialah Allah yang telah memperkuatkan engkau, yang telah memperkukuhkan engkau, wa bil mu'minin, dan engkau juga kuat dengan sebab orang-orang yang beriman. Orang beriman menepati tempat yang tinggi dibanding orang-orang yang tidak beriman ataupun orang-orang kafir. Al-Quran memberi pedoman pada kita bahwasanya tinggi kedudukan orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, al-mu'min lil mu'min kal yadain yaghsilu ihdahuma al-ukhra. Orang beriman sesama orang beriman seperti tangan, seperti dua tangan. Yaghsilu ihdahuma al-ukhra, hak ni basuh hak ni, hak ni basuh hak ni. Ni orang beriman, sama-sama orang beriman. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam apa situasi sekalipun orang beriman kena cemburu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terhadap rakan taulan kita yang tidak sama dengan kita nisbah pada agama. Orang bukan Islam, jangan kita harap pada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena lebih harap kepada orang-orang yang beriman. Kita kuat dengan sebab Allah memperkuatkan kita, dan juga dengan sebab orang-orang yang beriman. Berpandukan juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh pemimpin Quraisy. Pemimpin Quraisy ni dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka nak tahu tentang Islam. Dan Nabi pun memberi tumpuan penuh
untuk menerangkan Islam kepada mereka. Tiba-tiba datang seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abi Maktum. Dia buta. Dia bukan tahu Nabi duduk dengan siapa. Dia pergi salam dan jumpa dengan Rasulullah. Waktu tu bila dia bagi salam, Nabi beralih kepada salam yang diberi kepada dia, dan Nabi rasa tak seronok. Sebab dia main macam kacau daun, orang kata. Ni orang duk tumpu ni kepada pemimpin Quraisy hak nak masuk Islam ni. Kok lepas masuk Islam. Lepas nak dengar tentang Islam, main pula macam tu. Nabi SAW tinggal Abdullah ibnu Abi Maktum. Nabi tumpu kepada pemimpin Quraisy ni. Ketika itulah Allah tegur Rasulullah. Turun ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, bermasam mukalah dia dan berpalinglah ia daripada tu hak mai tu. An ja'ahul a'ma, iaitu datang orang buta. Maknanya orang beriman jangan tinggal. Sekalipun hak ni juru besar, mai nak masuk Islam. Kalau dia dengar Islam, mungkin dia akan masuk Islam. Tapi hak ni dah Islam. Jangan tinggal orang beriman. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang beriman ialah sumber kekuatan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bagi perhatian kepada setiap orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pemimpin kena dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluh kesah orang-orang yang beriman, lebih daripada dengar orang-orang yang tidak beriman. Apa masalah orang beriman? Kita kena alert, kita kena bagi perhatian. Tentu kekuatan kita. Dalam hikmah ni, maksudnya sebut man tawahhama. Siapa yang tawahhum. Tawahhum ni dia bukan banyak pun sangka tu, sikit ya. Sebab kategori dia ialah syak, zan, waham. Syak, zan, waham. Waham ni sangkaan dalam 25%. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syak 50-50. Zan 75% ke atas. Jadi kita tu dalam hati sikit ada bahawasanya di sana ada hak lain boleh tolong kita selain daripada Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni zaman kita duduk, kita kena berbetul akidah. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam sunnahnya kita mesti mengambil jalan asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak berjaya, kena belajar, kena study, kena rajin mengaji. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang yang nak berniaga, dia kena belajar ilmu perniagaan. Macam mana nak manage sebuah syarikat. Jadi semua yang berkaitan dengan kehidupan ini, dia mesti bersebab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang sakit nak lega, dia kena berubat. Dia kena pergi cari ubat, dia kena berubat. Tapi tak boleh pegang dengan sebab. Walaupun kita kena menjalani jalan sebab, tapi pegang dengan sebab tak boleh. Haram, berdosa, Tuhan marah. Maknanya walau apa pun situasi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengambil jalan sebab tapi tak boleh pegang sebab. Dia kena pegang Allah. Tapi kena mengambil jalan sebab. Sebab ni pula dia tak boleh ambil sikit-sikit. Dia kena maksima. Mana paling maksimum kita, contoh, kita umpama macam kereta Honda Civic,
hak baru. Dia boleh pergi 200 lebih. Soalan, berani bawa? Soalan Sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau kereta tu boleh tekan sampai 200 lebih, kena tekan sampai habis. Tu sebab. Makna potensi mesti kita guna habis. Tapi tak boleh pegang sebab. Dia kena pegang Allah. Isunya hari ini manusia pegang sebab. Dia pegang sebab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Hari ni berapa ribu kes? 30,000 lebih kot. Pasal apa? Duk jaga. Jadi juga. Sebab pegang sebab. Dia kena pegang Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena pegang Allah. Kena serius. Kena bersungguh. Semalam saya pergi sebuah masjid di Jitra. Masjid ni masjid yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dapat nombor 1 pengurusan seluruh Malaysia. Masjid Sharifah Fatimah. Tu imam dia setiap malam baca qunut nazilah. Setiap malam, setiap waktu sembahyang baca qunut nazilah, bergantung pada Allah. Jadi kita tak bergantung sungguh lagi ni. Tuan guru tak bangkit, ulama-ulama tak bangkit. Bagi orang lain yang buat kerja tu, mereka nak tahan penyakit wabak ni. Frontliner tak masuk ulama. Dia kena buh ulama depan. Ulama kena bimbing umat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Barulah kita berjaya. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka siapa-siapa yang kata hak lain daripada Tuhan boleh bantu dia, dia masih belum kenal Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia masih belum kenal Tuhan. Sebab sebenarnya Allah yang mencipta semua. Dia yang mengurus semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tentulah duk kita kenal siapa pencipta kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi siapa-siapa yang menganggap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada hak lain lebih utama untuk menjadi pembantu dan penolong dia, qallas ma'rifatuhu billah. Sikitlah dia kenal akan Allah. Qala wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi. Dan siapa-siapa yang tawahum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa baginya ada musuh yang lebih besar daripada diri dia sendiri. Qallas ma'rifatuhu bi nafsihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berarti dia masih belum mengenal dirinya. Tuan-tuan yang hormati Allah sekalian, musuh kita yang paling besar dalam diri kita ialah kita. Kita musuh pada diri kita sendiri. Sebab itu Nabi Allah Adam AS, masalah Sayyidina Muhammad, ketika mana dilontar oleh Allah main ke dunia ni, 70 tahun menangis Nabi Allah Adam minta ampun kat Tuhan. Jadi pada ketika itu, bismillahirrahmanirrahim, 70 tahun menangis, Allah Subhanahu Wa Taala ajak kat Nabi Allah Adam nak baca doa apa untuk aku nak ampun dosa hang. Dalam Quran Tuhan sebut, fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Talaqa ni maknanya talaqi. Contoh masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru baca, kita ikut. Kalau Quran dia panggil talaqi musyafahah. Maknanya Tok Guru baca, kita ikut bacaan guru, itu panggil talaqi. Macam kita ni, kita mengaji berdepan dengan guru, kita ambil direct daripada guru, itu panggil talaqi.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Nabi Allah Adam talaqi dari Tuhannya beberapa kalimat. Fataba alaih, ketika itu baru Tuhan terima taubat Nabi Allah Adam. Kalau Tuhan tak ajak kalimat ni, Nabi Allah Adam tak tahu macam mana nak balik ke Tuhan. Apa dia kalimat tu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami zalim diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tak ampun dosa kami dan engkau tak kesian pada kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Tuhan ajak kalimat tu, Adam hang kena baca hak ni. Kalau hang baca hak ni, aku terima taubat hang. Maknanya kalau Allah tak ajak Nabi Allah Adam bertaubat, Allah tak terima taubat Nabi Allah Adam. Baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalimat yang saya sebut tadi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, kenallah dia akan Tuhannya. Kata Al-Hikmah, siapa-siapa duk rasa ada lagi musuh yang lebih berbahaya dari diri dia sendiri, dia masih belum kenal diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Apa dia? Benda apa yang bahaya tu? Nafsu. Nafsu ni apa? Diri kita sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nafsu ni jangan bagi dia merajai kita. Kita yang kena menguasai dia. Itulah yang orang panggil mujahadatun nafsi, lawan nafsu. Dalam hidup ni kalau kita duk ikut nafsu, jadi sebenarnya orang tu berkawan dengan nafsu dia. Dengan nafsu dia, kita dan nafsu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena anggap dia paling bahaya sekali. Hatta dia lebih bahaya daripada syaitan, iblis lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu ni, dia kena belajar macam mana kita nak kuasai dia, nak kontrol dia. Azan, Ustaz? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah Muhammad. Asyhadu anna Rasulullah Muhammad.
haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa rasulullah. Ati sayyidina Muhammad al-Rasul. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang mata Allah sekalian, mungkin kita ada pertanyaan, boleh ada nafsu ni kita buang? Dah susah sangat. Tak boleh. Sebab kalau kita buang nafsu, tu bukan kita dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu ni penting, sebab kita nak guna dia balik. Nafsu ni kita nak guna dia jadi alat kita nak dekatkan diri kepada Allah. Buang tak boleh, kita nak kena guna dia. Macam mana cara guna dia? Lawan dia. Lawan dia. Lawan ni pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak akan menang lawan dia, melainkan Allah tolong kita lawan dia. Kalau kita tak dapat bantuan Allah, sampai mati pun kita tak akan dapat mengalahkan nafsu kita. Sebab itu Allah sebut, in tansurullaha yansurkum. Andai kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Apa dia makna tolong Allah? Tolong lawan nafsu yang duduk dalam diri kamu. Maknanya lawan nafsu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawan nafsu, Allah suruh. Allah perintah melawan nafsu. Sebab dengan lawan nafsu lah aku nak tolong kamu. Waktu kamu menang lawan nafsu, dekatlah kamu dengan aku. Kadang-kadang kita kata, macam mana aku nak jadi baik? Payah sungguh nak jadi baik. Contoh kita kata satu ya, tak makan qiyamul lail. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak makan tahajud. Tuan-tuan siap jam ke rumah. Kadang-kadang semangat. Pukul 4 pagi nak bangkit. Tapi jam bunyi 4 pagi tu bangkit tutup. Nafsu kata, awal lagi. Kita pun kata, betul, awal lagi. Kita je kadang-kadang tu kita set beberapa takah. 4 pagi, 4 suku, 4.30, 4.45, pukul 5, 5 suku, 5.30 tu, berapa tu? Satu pun tak bangkit. Itu nampak kata payah lawan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Payah. Walaupun semangat, tapi nak buat tu susah, nak lawan dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan begitulah semua benda-benda baik, susah nak buat. Sebab dia tak mau. Passionnya dia tak mau. Nafsu ni dia semua nak selesa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi hang nak selesa tu dia tu. Masuk masjid cari tiang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cari dinding. Dia nak selesa semua. Dulu pakai kipas angin. Lah masuk aircon, lagi tak bangkit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu waktu kami belajar dulu, abang-abang senior asuh kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidur di asrama. Asrama tepi parit. Nyamuk banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak tidur, pasang ubat nyamuk. Tapi abang-abang ni lepas kerat ubat nyamuk.
Pasal apa? Satgi belum sampai pagi, nyamuk dah serang. Waktu ubat nyamuk ada, nyamuk tak mai. Bila ubat nyamuk dah habis, dia mula mai. Tu lah bangkit tahajud. Salah siapa? Tu didikkan. Tu sebab nak lawan nafsu, nak didik nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana menyusahkan diri. Sebab itulah siasat, itulah politik untuk mengalahkan dia. Nafsu ni lagi susah nak kontrol kalau dia kenyang. Tu Nabi kata, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata, kami ialah kaum yang kami tidak makan, lapar baru makan. Tapi kalau kami makan, kami tidak kenyang. Boleh buat macam tu? Tak makan. Nabi kata, kami ialah kaum yang kami tak makan, lapar baru makan. Tu boleh buat kan? Tapi makan tak kenyang tu boleh tak? Waktu nak tambah tu jangan tambah. Rasa macam mana? Menderita. Allahu Akbar. Tapi kena buat macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Tengok dulu turun Aziz, makan sikit. Tuan-tuan Haji Rafi'i, tu kami tengok makan sikit. Pasal lepas nak didik nafsu. Nafsu ni dia umpama seperti kuda liak. Macam mana cara orang nak bagi jinak kuda liak? Cara nak bagi jinak kuda liak, dia kena kurangkan makan dia. Daripada sari ke sari, makin kurangkan makan dia sampai kita boleh kuasai dia. Begitulah nafsu kita. Kalau kita kenyang, susah kita nak didik dia. Dia kuat. Jadi begitu. Jadi siapa-siapa dalam hati dia tak pernah ada perancangan untuk menentang nafsu dan menang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti. Sampai bila pun nafsu akan jajah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya jalan kepada Allah tak ada jalan mudah. Jalan dia semua jalan susah. Tapi susah itulah akan menyampaikan kita kepada Allah. Allah sebut, fa innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu berpenat lelah untuk mendapatkan Allah. Famulaqih, kamu pasti bertemu dengan Allah. Itu janji Allah. Sebelum kita berjuang melawan hawa nafsu, kita rasa macam susah. Macam manalah aku nak kontrol diri aku? Macam mana aku nak buat ibadat? Allah kata, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang bermujahadah, walladzina jahadu fina, Allah kata, orang-orang yang bermujahadah fina untuk mendapat kami, lanahdiyannahum subulana, pastilah kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawan dulu nafsu. Lawan dulu nafsu. Kalau kita tak lawan, kita tak nampak jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita lawan nafsu, Allah kata, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada dia. Lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan untuk mendapatkan kami. Kata ulama, jalan-jalan untuk mendapatkan Allah itu sebilang-bilang nafas kita. Banyak rupanya jalan. Kalau kita tak rendah jalan, kita tak nampak jalan. Lawan. Ketika itulah Allah tolong kita. Dia kena lawan dulu baru dapat pertolongan. Allah kata, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Jadi kita subhanallah, jadi nafsu ni
Kita kena belajar macam mana kita nak tackle dia, macam mana kita nak bentuk dia, macam mana kita nak kontrol dia. Sampai daripada dia tak mau, sampai dia mau. Mau tu pula sampai dia mau sungguh-sungguh, sampai dia rindu pada ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dah malam. Kalau nafsu ni dah dapat kita bentuk dia, hak dulu tak mau bangkit tahajud, ni dah rindu nak bangkit tahajud. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila siang, dia teringat malam nak bangkit. Rindunya kata ulama seperti burung yang keluar pergi cari rezeki. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam burung yang keluar pergi cari makan. Macam mana perasaan burung nak balik ke sarang dia balik. Terbang petang-petang pun nak pergi sampai awal di sarang dia, nak balik rumah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam orang keluar musafir nak balik rumah macam mana? Macam tu orang yang nak bangun qiyamul lail, nak bangkit malam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengan Tuhan ni kena ada banyak masa dengan dia. Kita ni banyak sangat masa dengan orang, sampai dengan Tuhan tak ada masa. No? Kena ajak nafsu. Paling kurang bangkit malam sejam. Mula-mula bangkitlah lewat-lewat dulu. Di Putrajaya pukul berapa? Yang subuh 6:18. Kami 6:22. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangkitlah dan pukul 6 dan buat lagi 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Bila dah biasa dah bangkit pukul 6 terpacak sembahyang tahajud, perawai sikit 5:30. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai kita bangkit, waktu kita bangkit tu, waktu tu orang tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni waktu yang saya masukkan tu, orang ni kalau dia jaga malam, pukul 1 tak tidur lagi, pukul 2 tak tidur lagi, pukul 3 tak tidur lagi, pukul 4 tak tidur lagi, sampai waktu tu dia mengantuk. Nak jaga tak larat dah. Macam mana pun tidur, dia kena tidur. Waktu itulah kita bangkit. Waktu tu memang tak boleh jaga lah, memang mengantuk sungguh-sungguh. Waktu itulah kita bangun, duduk dengan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang kata bangkit duduk dengan Tuhan ni seronok. Kita pun try time tu, tak seronok pun, mengantuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal nafsu tak bentuk ni. Bila dah terbentuk, Sallallahu alaihi Muhammad, dia rindulah waktu tu nak bangkit. Tapi benda ni bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. No? Dia sampai jadi darah daging kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dah. Jadi nafsu ni tak boleh buang. Dia kena ada, nak guna dia. Sebab dia adalah kenderaan kepada Allah. Nak guna dia, kita nak kena naik dia, nak tunggang dia, dia kita nak guna kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena rasa musuh kita yang paling berbahaya diri kita sendiri. Kalaupun kita dah tolak makhluk lah daripada hati kita, tak ada makhluk dah, tapi dah hati kita ada diri kita lagi, berarti kita tak jalan lagi pada Allah. Maknanya kita nak Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Satu masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, Rasulullah, saya kasih pada Allah, saya kasih pada Rasulullah, kecuali diri saya. Maknanya kat diri saya pun saya kasih juga. Nabi kata, iman hang tak sempurna lagi. Ya Rasulullah, saya kasih pada Allah dan Rasul, Muhammad, melebihi saya kasih kat diri saya sendiri. Nabi kata, al-ana, Allah baru sempurna iman hang. Maknanya kita kena kasih pada Allah dan Rasulullah,
melebihi kita kasih kat diri kita sendiri. Tuan-tuan, perjuangan dia panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena buat dah. Takut tak ada buat kita mati. Kita tak ada rasa saat yang dia kata syok, bahagia, bangkit malam tu. Kita tak rasa. Siapa-siapa rasa, berarti dia tak mau hal lain dah, dan nak tu ya. Jadi berarti apa? Berarti dia dah duduk dalam syurga dunia sebelum dia masuk syurga di akhirat sana. Tapi saya kata bukan sehari 2 hari. Dia perjuangan, dia mujahadah. Salah Sayyidina Muhammad. Kena paksa diri bangkit awal. Kena lawan nafsu sampai kita boleh remote dah. Dia ikut kita. Taib. Jadi yang pertama, kita kena letak Allah ialah penolong kita yang sebenar-benarnya. Nafsu ni kalau Allah tak tolong, kita akan kalah. Kita akan menang kalau Allah tolong kita. Tapi kita akan menang selepas kita 1000 kali kalah. Salah Sayyidina Muhammad. Bila kita kalah, selama-lama kita takkan kalah. Satu masa Allah bagi kita menang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan insya-Allah Allah bantu kita semua untuk mendekatkan diri pada dia. Sebab masa tak ada dah. Masa sangat cepat. Takut tak sempat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita, Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana. Jazakumullah khairan katsiran ucapkan kepada Guru Syekh Muhammad Zain Asri dan Haji Ramli di atas pesan daripada Kitab Masalih Al-Ibad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman daripada apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita insya-Allah, dan seterusnya memberikan kepada kita kekuatan untuk kita amalkan apa yang telah kita dengar pada malam ini insya-Allah. Amin. Sekian dahulu untuk malam ini, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah pada pertemuan majlis ilmu salat fardu di Surau Putra Alamin ini, dan esok insya-Allah pada subuh kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Zul Rushdi Saleh dengan pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, dan pada sebelah malam esok kuliah maghrib akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Isamuddin ataupun Piyu Hisham dengan pengajian kitab Manah Kunti Syurga insya-Allah. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.